Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah tauhid yang telah menegakkan daulah Islam pertama di Madinah. Sebagai muslim, kita faham Rasulullah telah menunjukkan kepada kita bagaimana dakwahnya dalam bentuk individu, bagaimana dakwahnya dalam bentuk kelompok, berjemaah, berkumpulan bersama sahabat, dan bagaimana dakwah Nabi dalam bentuk negara. Dan ada 3 tahapan dakwah Rasulullah. Dan tahapan fasa pertama adalah pembentukan individu, iaitu yang disebut sebagai fasa sirriyah, iaitu rahsia sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasulullah SAW bermula di Mekah dengan menyeru manusia kepada tauhid, menyembah Allah yang esa dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada berhala. Setelah Rasulullah mendapat wahyu, ya ayyuhal mudassir, kum fahanzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Nah, selama 3 tahun pertama, dakwah dilakukan secara sirri, tertutup, bersembunyi, hanya kepada individu yang bersih hatinya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Arisa, dan Bilal bin Rabah. Mereka diterbiah di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, tempat pembinaan fikrah dan keimanan, di mana Rasulullah membentuk sakhsia Islam kepada para sahabat. Pada masa itu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan keyakinan bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di fasa kedua, iaitu dakwah jahriyah, dakwah terbuka secara terang-terangan penentangan kepada Quraisy. Di dalam fasa pertama tadi, yang kita kena faham, dakwah sirriyah itu bukanlah Rasulullah menyembunyikan dakwah, kerana menyembunyikan dakwah itu adalah haram. Apa yang Rasulullah sembunyikan adalah kelompok kumpulan jemaah sahabat. Dan di fasa kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda' bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin, surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menzahirkan dakwahnya secara terbuka. Rasulullah naik ke Bukit Safa dan menyeru seluruh kaum Quraisy agar meninggalkan berhala dan mentauhidkan Allah. Mulai saat itu, penentangan datang hebat. Bertubi-tubi Rasulullah dan para sahabat disiksa dengan kejam. Bilal dijemur di padang pasir dengan batu besar di dadanya. Sumayyah binti Khayyat dibunuh oleh Abu Jahal, syahid pertama dalam Islam. Kaum muslimin di Mekah diboikot selama 3 tahun di lembah Abu Talib, hingga sahabat Rasulullah dan sahabat kelaparan dan penderitaan menimpa mereka. Namun Rasulullah tetap sabar, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, sebaliknya terus menyeru kepada Islam dengan penuh hikmah dan ketegasan. Di fasa pertama dan kedua ini, di mana Rasulullah dan para sahabat tidak pernah angkat senjata, dan fasa ketiga yang disebut sebagai talabun nusra dan penegakan daulah Islam setelah penindasan kemuncak dan dakwah di Mekah tertolak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari nusra, iaitu pertolongan dari perlindungan politik dari kabilah-kabilah Arab. Rasulullah menemui kabilah Bani Saqif, Bani Amir, Bani Syaiban, namun mereka menolak, hingga akhirnya datanglah 6 pemuda dari Yatsrib, iaitu Madinah,
Dalam musim haji, mereka menerima dakwah Islam dan mengikat bai'ah Aqabah pertama dan diikuti bai'ah Aqabah kedua dengan 73 lelaki dan 2 wanita menjanjikan perlindungan dan kekuasaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, daulah Islam pertama berdiri di Madinah, dan sebelum daulah itu tegak, turunlah wahyu Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, tegaklah daulah Islam di Madinah Al-Munawwarah, di mana tidak ada seorang ulama pun menafikan bahawa Madinah Al-Munawwarah adalah negara Islam yang pertama ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan teman, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar sejarah, tetapi manhaj perubahan untuk umat hari ini. Rasulullah menegakkan Islam dengan dakwah dan talabun nusrah, bukan dengan kompromi kepada sistem kufur, sistem jahiliyah. Maka menjadi tanggungjawab kita hari ini untuk meneruskan dakwah ini, mengembalikan semula daulah Islam agar rakyat dan umat diurus, dilindungi berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dengan dakwah dalam bentuk negara itulah Rasulullah menyebarkan dakwah sehingga seluruh jazirah Arab menerima Islam, kemudian disambung oleh para sahabat dan disambung oleh generasi-generasi seterusnya. Maka dakwah dalam bentuk negara inilah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia.